beberapa tentera. Jadi bila tentera ni rasa macam letih ke apa ke, balik belakang tengok menara, semangat balik. Tu diguna itu untuk apa namanya, memberikan semangat. Artinya kan yang bernama menara itu boleh memberi semangat kepada mujahidin, kepada kita, dibanding dengan tengok yang tu tadi berbeza. Padahal sama-sama makhluk Allah. Bagaimana segala-gala sesuatu yang ada di sekeliling kita ni, dia kan mengerti kita, dan dia bersaksi atas keimanan kita, dan dia berbangga antara satu sama lain. Misalnya batu yang dibuat surau di bawah masjid, kain yang dibuat baju orang yang sembahyang, dia rasa bangga dibanding dengan yang lain. Saya hebat, diguna apa namanya untuk sujud, diguna untuk ini. Yang itu diguna untuk apa? Pakaian artis, pakaian dia tak seronok lah. Macam tadi baca kertas tadi lah. Kertas yang ni dibuat Al-Quran, orang cium, hormat ke dia, apa semua rahasia dia. Kertas itu print surat khabar, orang pijau, bungkus kacang, bungkus ikan, apa semua. Benda yang baik ni dia berbangga, dia seronok. Jadi rahasia-rahasia Allah pada makhluknya. Kalau tidak, kenapa kita pergi ke Mekah? Batu yang sama tu sini boleh ada, tapi kita kena cari benda tu. Di sana adanya. Macam masa-masa pula. Masa kita tunggu, masa hari Jumaat bagus, ada masa-masa tertentu. Orang yang berzikir bukrata wa asila, berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Tak sebut berzikir waktu tengah hari. Yalah, tengah hari pun bagus juga berzikir, tapi pagi petang itu masa yang terpilih. Ada rahasia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud dia di sini. Yang kita memohon dengan keberkahan, rahasia-rahasia yang dicampak oleh Allah pada makhluk-makhluknya. Khalid bin Walid pada peperangan Yarmuk, peperangan hampir berkecamuk sudah. Nah, dia pimpinan, dia panglima. Dia tu cari kopiah dia hilang, entah mana siapa bawa. Orang kata pakailah topiah siapa pun, kopiah siapa pun. Dah tak boleh. Dia nak cari kopiah dia. Cari kopiah dia pasal apa? Dalam kopiah tu ada beberapa urat daripada rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia cari. Bukanlah dia menuhankan benda tu. Kita menuhankan benda tak boleh. Mengambil keberkahan daripadanya boleh. Hajar Aswad bukan Tuhan. Tapi kita kucup dia, keberkahan tu lah kita nak ambil. Kan? Tak ada seorang pun yang pergi haji nak sembah Hajar Aswad. Siapa pun tak sembah. Tapi kita kucup dia. Kenapa kita kucup? Ta'zim dia, hormat kepada dia. Karena Allah menyuruh menghormati dia. Jadi bukan kita menghormati itu bermakna kita menyembah dia, bukan. Tak ada siapa pun orang pergi haji nak sembah Hajar Aswad. Tapi kita suruh kucup, letakkan dahi ke atas dia lagi pula. Ambil keberkahan daripadanya. Jadi mentazim, mengambil berkah berbeza. Bukan itu makna menuhankan atau mentakdis, mengkulturkan dia, tidak. Ataupun mendewakan dia, tidak. Tapi begitulah ajaran yang ada pada kita. Baik, kita teruskan. Jadi wabima azharta fil wujudi likulli mawjudin minal ayatil bayyinat. Dengan keberkahan segala apa yang wujud ini yang engkau terbitkan di sana daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kadang-kadang diberi kebesaran oleh Allah. Macam Sayyidina Umar dalam kisah, kalau orang Farsi dia tengok bulu kaki Sayyidina Umar takut tak? Tengok bulu kaki. Dalam hadis Nabi yang sahih, Umar kalau berjalan di satu jalan, syaitan berani jalan-jalannya, dia simpang ke lain. Bermakna Umar ada istimewa. Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Umar tidak berjalan di satu jalan. Kalau dia ambil jalan ni, syaitan dia pergi jalan lain. Dia tak mau jumpa dengan Umar. Dia tak mau. Tentu ada kehebatan dia yang dia tak mau, ya kan? Ada yang kita ni, dia duduk tunggu kita. Syaitan duduk tunggu kita. Yang Sayyidina Umar dia berjalan, apa namanya, syaitan pakai lari, tak mau jumpa dengan dia. Jumpa tak senang. Kan berbeza. Umar nak hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi nak hijrah ke Madinah, itu semuanya dia apa? Dirampas, dirompak hartanya oleh orang Quraisy. Jadi pergi ke Madinah dengan 10 jari saja. Tak boleh bawa duit pak ke Madinah. Susah nak hijrah zaman Nabi itu. Umar
masa dia nak hijrah, dia tawaf dulu di Kaabah. Dia tawaf, puak tu tengok dia lah. Lepas selesai tawaf, sembahyang, tawaf wada' namanya tu lah pasal kita. Lepas dia sembahyang, dia pun isytihar. Siapa nak isteri dia janda, nak anak dia yatim, jumpa saya. Saya nak pergi Madinah. Siapa nak isteri dia jadi janda, dan siapa anak dia nak jadi yatim, jumpa saya tang jalan tu. Saya lah ni nak pergi Madinah. Seorang tak ada. Tu, tegas memang. Ini suara Umar. Kalau suara tu orang lain mungkin tak ada pengaruh. Kalau cerita di Jakarta dulu, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, kan beliau selalu dalam majlis ilmu mengajar tu pada setiap hari Minggu, hari Ahad. Bila habis majlis, beliau talqinkan zikir La ilaha illallah. Beliau mentalqin, kan dijawab oleh yang hadir 3 kali. Baru boleh kata la ilaha. Orang dah teriak dah. Dengar suara dia tu. Ada power tertentu. Kan? Dia baca la, orang dah getak dah. Suara dia. Yang kita tu baca tak siapa pun. Tentu ada sebab, tentu ada rahasia, ada jazbah dipanggil, ada tarikan tertentu, ada karamah yang dikehendaki, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita dalam satu kejadian yang balik daripada peperangan, kan istirahat di bawah pohon kayu. Ya kan? Nabi kita tidur masa itu siang hari. Ada Arab Badui bernama Da'sur. Dia ambil pedang Nabi kan? Ambil pedang Nabi, dia ancam Nabi. Muhammad, siapa yang boleh tolong engkau dari aku? Nabi kita tidur, kailah siang, pedang terhunus di atasnya. Siapa yang akan tolong engkau? Siapa yang akan selamatkan engkau? Allah, kata Nabi. Allah tu yang keluar daripada hati yang Masya Allah, yang penuh dengan tauhid, penuh dengan iman, yang jatuh pedang tu. Kita berapa puluh kali kata Allah, tak ada apa pun, tak maknanya keberkahan tu dia lain, jazbah dia lain. Apa yang kita kata, apa yang dia kata, apa yang orang lain kata tidak sama. Apa yang ustaz ni kata, ustaz ni kata tidak sama. Karena setiap perkataan itu dia keluar membawa hiasan yang datang daripada hatinya. Kalau perkataan orang yang ikhlas, itu pakaian dia, itu yang kesan dia. Kalau orang yang berkata itu tidak ada keikhlasan, mungkin kadang-kadang didengar sedap jugalah apa yang dia sebutkan, apa yang dia cakapkan, tapi tidak berkesan. Dalam arti kata, tidak dapat membentuk jiwa-jiwa. Orang rasa seronok dengar macam itu saja, tapi tak boleh perkataan itu mengangkat orang, membimbing orang. Jadi kan itu termasuk rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala.